Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada Tuan Pengerusi, bahagia Tuan Pengerusi Surau Abu Bakar As-Siddiq Bandar Tasik Sedangin Seterusnya Tuan Imam, barisan Jawatankuasa Surau Abu Bakar As-Siddiq, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur malam ini dapat kita bersama-sama, dan saya pun first time lah sampai tempat ni kan. Anda tempat ni section basah kat tempat ni kan, pergi kedai makan tak ada. Yang pacak-pacak tu semua orang luar kan. Alhamdulillah tenang tempat ni kan. Banyak kat rumah belum berduduk lagi kan. Apalah. Jadi realiti dunia pada masa ni kan, kita tak dapat mengelak daripada hidup kita ni perlu berinteraksi kan, sesama manusia, rakan sekerja, kawan serumah, jiran, masyarakat sekampung, setaman, lebih-lebih lagi jiran tetangga kan? Jiran yang tinggal berdekatan dengan rumah kita kan? Yang mana dalam perkataan Arab, jiran ni membawa maksud orang yang tinggal sebelah menyebelah ataupun disebut sebagai tetangga. Oleh kerana itu, semangat kejiranan ini membawa pengertian kepada suatu suasana dan perhubungan yang positif di kalangan satu-satu kawasan kemasyarakatan ataupun kejiranan. Islam sangat menitik beratkan keharmonian hubungan antara satu dengan yang lain, dan agama Islam adalah sebaik-baik agama yang menghubungkan pertalian dan kebaikan antara manusia, menetapkan lingkungan jiran dan hadiran dalam satu kawasan yang berbeza-beza menurut keadaan tertentu dan suasana. Kan itu sebabnya kalau kita tengok kan, penetapan jiran ini kan, jiran-jiran kita ini kita kena baik. Kenapa kena tahu jiran ni? Sebab kita kena baik dengan jiran. Malahan nak mengukur keimanan seseorang itu pun diukur dengan macam mana hubungan kita dengan jiran. Jangan syok sendiri, aku ni orang baik gitu kan, InsyaAllah aku ni orang beriman. Itu sebabnya ketika seorang badui menyebut pada Nabi kita, aku seorang beriman, aku seorang beriman, aku seorang beriman, Nabi tegur dia, alangkah baiknya kalau kamu menyebut kamu seorang Muslim. Apa pula? Rupa-rupa kalau sebut Muslim boleh selesai dengan pengakuan, tapi mukmin tak selesai dengan pengakuan. Dia mesti dibuktikan dengan sikap dan perbuatan. Nah, maknanya kalau nak ukur tu tak bolehlah syok sendiri kan, kena lah ukur kat orang lain. Jadi kalau dalam bab kejiranan, nak ukur iman seseorang tu iman tak beriman cek jiran dia tu okey ke tak okey. Jiran awak ni okey ke tak okey? Dia okey lah, dia tu baik, dia rajin layan orang, tapi cuma dia sibuk sikit lah. Okey lagi tu. Jiran ni okey tak? Entahlah, susah lah nak cakap. Tak ada tu dah, susah nak cakap kan. Jadi Islam menggariskan dengan jelas mengenai tata cara hidup dengan meletakkan akhlak dan adab sebagai panduan. Makna tetap juga nak menilai daripada aspek akhlak dan adab. Contoh kan, semua orang senyap ya. Sebab apa? Sebab adab. Guru tengah mengajar, dia diam. Pergi cari ustaz yang boleh mengajar kat dalam taman ni kan,
Cari, dah tahu rumah dia, kita pergi jumpa sendiri dengan ustaz yang mengajar tu. Sebab apa? Itu adab. Tapi banyak dah taman perumahan yang mana ahli kurang beradab. Dia bagi duit ke anak-anak RM50, kau pergi rumah nombor 56 tu, kau pergi belajar dengan ustaz tu. Kau tunjuk duit tu, nanti dia ajar lah kau tu. Wah, ajar betul kan? Betul. Tu sebabnya orang dulu kata makan sirih berpinang tidak, pinang ngado kat kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Konolah ada budi bahasa, pergilah jumpa saya ni ada hajat besar ni ustaz. Pahala anak saya ni nak belajar mengaji. Saya dengar-dengar ustaz boleh mengajar. Ramai lagi orang yang boleh ajar, bukan saya je. Minta tolong ustaz, saya berhajat sangat, harap sangat ustaz ajar anak saya. Yalah, InsyaAllah saya terima. Alhamdulillah. Ni ustaz rotan ni, orang dulu bagi rotan. Ni rotan ni, baik perangai tak rotan dan jangan mampu sudah. Tu je kan. Orang dulu. Sekarang mana ada, suruh berdiri pun panggil lawyer, bangang mak bapak. Suruh berdiri nak saman, pahala. Macam mana budak-budak tak jadi tak beradab? Apa sebab? Tu dia. Ada orang tanya saya kan, kenapa budak-budak sekarang ni susah nak hormat orang tua? Orang tanya saya. Senang jawapannya, jawapan orang dulu. Orang dulu tu, siapa ajar anak kau ajar? Tu ya. Siapa yang ajar budak tu kau ajar? Tukang kebun sekolah, pengawal keselamatan sekolah, guru bahasa, pengetua. Siapa orang tua paling dokek dengan budak tu? Itulah menyebab budak tu kau ajar. Itu sebab biar dia berdarah mulut anak kita kena tampar ke anak itu, emak itu tampar mulut anak itu berdarah. Sebab apa? Nak biar dia jangan cakap benda-benda yang tak elok. Macam saya lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Masa saya kecil dulu, kan saya mengikut orang sebut, pernah saya sebut orang, basuhkan diri saya orang, itu pun mak saya tampar topuk mulut. Mana orang mana tu? Apa kau tak ada nama ke? Sampai kau nak bahasa diri orang. Bayangkan itu pun kat keluarga saya sensitif tu. Bayangkan nak mengajar tu bahasakan diri alung ko, banglung ko, saya ko, bahasakan diri itu dengan elok. Orang tak suka lah orang-orang kat sawah tu. Mungkin orang-orang kan. Orang yang kat hutan tu lagi tahu. Orang hutan kan, contohlah. Macam itulah makna kata adab ni penting. Bila pergaulan dengan masyarakat kita bergaul pun kita tahu. Kawan dengan Cina macam mana, kawan dengan India macam mana, baru tahu budaya. Kahwin apa, bila majlis kahwin orang India dengan Cina tu boleh tak kita hadir? Boleh lah hadir, sekadar hadir bagi hadiah. Tak boleh lama ada hal. Wah, tak ada hal pun. Tapi kita takutkan duduk kan banyak makanan-makanan yang kita tak boleh nak sentuh. Duduk merai ke sekejap ya dah balik. Tentu ya, boleh, tak salah dah. Yang boleh kau minum arak pula, menghormati dia. Habis sebotol kau jual kan. Contoh lah kan, ada lah batas sempadan kan. Baru bila kita dah bersahabat, baru kita tahu adab-adab rupa orang Cina pun ada adab kepantangannya kalau hadiah hari lahir jangan bagi jam kan, jangan bagi jam. Orang Cina ni jangan bagi jam, sebab bagi jam tu seolah-olah mendoakan kematian pada dia. Tapi cuba kau bagi Rolex, ambil dah tu, tak ada mana tu kan. Cerita kan. Jadi makna kata dari segi adab nak kena jaga kan. Orang tua dulu cukup pantang kan, kaki bersih pun tetap siram air kan. Ambil cedok tu siram baru naik atas, lap-lap sikit baru naik atas rumah orang. Contoh datang meminang tu macam mana. Bila ni nak beritahu, tak kisahlah bandar mana sekalipun, bandar Tasik Senangin Section 15 nyampah tu kan. Setelah peranjat saya masuk Tang Longgeng tu, section macam ni weh. Tak apalah, okey lah tu bandar kan. Sampai ke so, ada rumah kosong lagi kau depan Tasik tu. Ada ke? Ada. Berapa harga tu? Berapa mahal?
Kau janganlah drop my water face. Bila aku tanya berapa harga, jawablah, jangan cakap mahal. Berapa harga? Juta lebih dah. Tambah. Tak ada lah kan. Bila kita pergi meminang kan, tak kisahlah kita bandar ke pokan ke apa. Orang Islam nyagalah. Ni pahala bertunang yang jantan pun datang apa pasal? Kata jantan janganlah datang. Orang lelaki tunjuk jalan tuan rumah budak perempuan tu mak. Tu dia. Tuan rumah yang bumbung tu. Ambillah sekali tak. Tuan rumah turun mak pergi duduk ke simpang. Nak balik kan pun ambil. Macam tu kau tak malu nyarung cincin siapa aja. Nah, ni saya cukup marah bila nampak jantan datang mandi pertunangan ni. Bersanding bagai kau apa tahu kau ni. Nah, ni puasa ni mana dah terlepih tu kira podeh lah ya. Macam mana saya cakap tu orang ni. Nikah tu beria mana lah kan. Ni belum ada apa-apa. Kita tengok Datuk Mahdi tu. Datuk Mahdi Bizek tu. Sahabat saya tu. Setahun lebih dia menyuruh dia bertunang tu. Bertunang pun orang tak tahu. Saya dah tahu dah, saya tanya tak ngaku dah tak. Ya kan. Mana ada Ustaz? Fitnah Ustaz. Iyalah. Iya Ustaz. Sudah ya tu bini. Boleh ambillah joki dia. Yang lain move on lah. Macam mana kan. Sedih mana pula kan. Nah itulah dia kan. Jadi mana kata adab ni penting. Adab sebagai panduan, akhlak dan adab sebagai panduan. Dalam masyarakat ni adab ya. Nampak jiran sakit pergi ziarah, nampak jiran perlukan sesuatu, mana boleh tolong. Paling tidak tanya khabar. Jiran sebelah rumah dia nampak jiran ada tahan, dia duduk dalam kereta tak nak keluar. Jiran ada sebelah tu kan dia keluar kan, kau nak tahu pula dia duduk dalam kereta. Tunggu jiran dia masuk rumah baru dia keluar. Apa tahu mana? Tagulah. Assalamualaikum. Sihat? Tak kerja ni? Tak, hari Ahad. Oh, lupa lah. Contoh kan. Dia tagu, nyanyi tagu. Kan? Iyo kan, nikmat tentang kat tagu jiran ni sebenarnya kan. Kita hidup mesti nak bermasyarakat, mesti nak ni kan. Kemudian Islam meletakkan akhlak dan adab sebagai panduan. Tanpa akhlak yang baik, kehidupan manusia menjadi kucak kacir. Allah SWT mengutuskan Nabi Muhammad SAW sebagai model terbaik dan contoh akhlak yang terpuji kepada seluruh umat Islam. Dan dalam Islam, akhlak adalah bersumber dari dua sumber yang utama, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Dari segi bahasa atau etimologi, jiran berasal pada bahasa Arab yang membawa pengertian orang yang tinggal bersebelahan atau tetangga. Dari segi istilah, jiran adalah orang-orang yang tinggal bersebelahan dengan rumah, bersebelahan kampung, daerah, malahan lebih besar daripada itu, iaitu jiran yang bersebelahan dengan negara. Jiran juga bererti ahli-ahli 40 buah rumah, setiap penjuru yang mengelilingi rumah individu. Itu ada sahabat tanya, Rasulullah, siapa jiran kita Rasulullah? Rasulullah pernah jawab, 40 depan, 40 belakang, 40 kanan, 40 kiri, 40 atas, 40 bawah. Monung sahabat. Kiri kanan faham, depan belakang faham. Atas bawah tu macam Rasulullah. Nabi senyum. Nak menggambarkan apa? Nak menggambarkan kepada kita yang Nabi ni dah tahu dah apa akan berlaku pada hari ini. Rupa sampai zaman sahabat semua tak jumpa rumah atas bawah ni. Zaman kita baru jumpa rumah flat, rumah apartment. Rupa-rupanya 40 atas, 40 bawah tu adalah jiran. Maknanya wajib baik. Tapi susah nak baik kan. Saya tengok jarak rumah tadi sebiji tadi sama jarak. Jadi macam mana nak baik? Macam mana nak baik? Parah ni 40 kiri, 40 kanan nak baik ni. Hampir mustahil dia kata kan. Macam mana nak baik? Dah lepas 3 tahun baru tahu jiran yang Samsul depan. Ya, rumah lama saya dulu sebelum saya pindah rumah yang sekarang, dia dia tengah siram pokok, saya berburak dengan dia. Berburak, dia tanya, "Bang, ada tak orang cakap muka abang sebiji macam pecamah dalam TV tu?" Sudah, siapa pula yang muka macam aku ni? Saya tanyalah, siapa bang? Alah yang cakap ni 9 kat tu.
Samsul Debat kau. Ha, dia tu. Tak kena siapa. Tengok dokek-dokek lain ke. Saya pun cakap lah, saya lah Samsul Debat. Tak payahlah bang nak gurau agak-agak lah. Tak percaya dia terus kan. Sebab tengok depan-depan lain kan. Mungkin lah. Kan, orang pun confuse. Ya tidak kan. Tapi lepas 2-3 hari tu saya balik rumah nak buka pintu pagar, balalah dia keluar berlari. Dia pegang tangan saya macam ni, abang minta maaf bang, saya memang tak perasan abang Samsul Debat. Bini saya membuta kotor lah Samsul Debat. Kan, saya pun tak ada lah nak heboh-heboh dengan orang tu. Kata aku macam besok. Tak ada apa pun kan. Macam tu lah. Macam mana nak baik? Kita keluar rumah, jiran tak keluar lagi. Kadang-kadang jiran kita kompet pagi dah keluar, dah kerja kelompok kan. Dia kena keluar awal, dia tak tahu pula masa iklan jual rumah tu kat mana ni dekat dengan bandar dan lebuh raya. Rupa-rupa mabuk sampai orang Seremban pun tengah suruh jauh. Tapi sekarang dah banyak akses sikit. Sabar sikit, tak lama esok tiba-tiba dah masuk KLIA dah. InsyaAllah tak lama ni terus kan. Dia kejap pembangunan ni. Lama esok tengoklah menyasar orang tak beli rumah dalam ni. Macam tu ya dia kan. Mana tahu Samsul Debat nak beli rumah depan tasik tadi kau orang pula tengok kan. Tapi tang jauh nampak lawa lah. Aduh, ya dah ngobang kan. Tapi betul cantik sini, kawasan sini tenang. Pasar ada tak sini? Patutlah dia menego haram ikan depan tu tadi. Saya kata mana lah orang sini boleh makan, boleh minum, mana sampai sini lah. Perempuan dah jawab ni, rajin masak. Berderak lah, dah tak ada pilihan, kau masak lah perempuan kan. Elok tu kan. Tu saya nampak tadi Grab pun masuk sini. Agak menyosar pula tuan-tuan dalam ni jauh. Tak apalah, alhamdulillah, insyaAllah. Jangan risau, saya dulu macam tu lah. Saya rumah mak saya dulu Pancur macam tu lah. Kampung Pancur, tanah merah sampai ke dalam tu dulu. Ya Allah, macam mana lah bah dia beli rumah dalam ni. Sekarang baru tahu. Kejap tuan-tuan, pembangunan ni kejap je. Sini insyaAllah, saya mudah-mudahan. Syukurlah duduk kat bandar Tamar, bandar Tasik Senangin ni. Orang lain tu duduk bandar langsung tenggelam. Kan? Ni bandar Tasik lah kan. Tak bukan cakap apa, betul. Siapa sangka kan? Dan bila dah start tenggelam tu, dia akan bersedia setiap tahun akan tenggelam. Tonton pergi kat Ulu Langat, tonton tengok lah. Ya Allah, tiang MRT tu kan. So tengok lagi tinggi pada bangunan tu. Saya kata tiang banyak, bangunan banyak, projek bangunan banyak, longkang kan tu pasal. Mana tak pening ke tu kan. Tak tu macam tu lah tuan-tuan kan. Tapi jiran kita ni kita kena buat baik. Jadi macam mana nak baik-baik? Dia keluar pukul 3 pagi, kita pukul 8 pagi keluar, tengok dia memang dah keluar. Kan kita balik, dia tak balik lagi. Dia balik pun tengah-tengah malam. Tak teraya dah kita nak tunggu jiran kita pula mula tunggu dia. Kan? Ada satu cara nak baik. 40 kiri, 40 kanan ni lebih pada tu pun boleh. 100 kiri, 100 kanan, depan belakang pun boleh. Macam mana cara Cari ada satu tompek dekat dalam taman ni. Tompek tu kalau pergi 100 kiri 100 kanan semua boleh baik. Nama dia Abu Bakar As-Siddiq tompek tu. Surau. Selagi mana ada surau ni, hidup surau ni, insya-Allah makmurlah tompek ni. Dengar saya cakap ni. Orang yang tak datang surau jangan melagak. Sebab salah satu sebab murah rezeki orang sini sebab doa dalam surau ni. Imam tadi doa. Mana ada doa untuk dia tu? Dia doa untuk semua muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, al ahya'i minhum wal amwat. Doa untuk semua. Mana ada imam doa, ya Allah kau sejahterakanlah aku dan makmum yang hadir saja, ya Allah, yang lain tapi mampu lah, mana ada. Doa untuk semua. Kan? Jadi boleh jadi yang tak datang tu pun dapat juga dimakbulkan doa orang dalam surau ni. Itu sebabnya. Itu sebab saya tak tolak. Saya dah kaji-kaji lah. Kenapa saya kecemas ni? Okey boleh, tak ada masalah. Saya datanglah surau ni. Sebab saya difahamkan jemaah subuh pun macam ni lah ramai. Golak tu tak ada tu dah. Saya ajar cuba tu ni nak test tengok. Ya tak. Golak pula dia. Dia orang yang menang. Ya ke weh? Dia menang. Kan? Tak apalah. Mudah-mudahan ramai.
Ini rumah Allah. Ada orang yang tak pernah nampak muka malam ni, tiba-tiba nampak. Dia duduk di taman ni, dia sanggup mengaku, tak, saya Sungai Jai tu. Kan? Tak apa, orang yang tak pernah datang malam ni datang, boleh jadi malam ni punca dia mula nak datang surau. Ya, datanglah surau tuan-tuan. Nak murah joki, datang surau. Nak kurangkan bala musibah datang ke rumah kita, datang surau. Betul cakap ni. Datang surau. Orang datang surau, ingat ni rumah Allah, bukan rumah kita. Jangan kita sindir orang, kau pahal datang. Tiba-tiba datang, sama dia tak nak datang. Oh, mentang-mentang Samsul Debat, kau pun datang lah. Kau tahu ada makan kan? Ada tak makan malam ni? Ada tak? Ada. Ada. Kemah makan main topi tu, takkan tak ada makan? Ada kan? Mestilah ada kan? Because setakat mihun tak salah Apa dah? Nasi ke kan. Tak ada sekali tu saya kata kalau setakat mihun tak payahlah, togolak pengusi tu. Ya betul lah malam tu mihun. Tak apa tuan-tuan, tapi yang penting satu pesan saya. Kita ada buat kutipan, orang ada sumbang. Kalau buat makan, pala bungkus pun tak apa. Jangan tak bagi kat jemaah. Banyak surau kadang-kadang sanggup bawa penceramah makan kat kedai luar sedap, tapi jemaah satu apa bondo tak masuk. Jangan buat panggil macam tu. Ya, biar semua mengasuh. Bungkus-bungkus lah. Kau mihun-mihun lah. Ticanai lah. Ada satu malam tu saya ceramah dekat di Bagan Serai Perak. Ada satu surau tu. Dibawa orang goreng cakwe tiaw tu. Beratur jemaah kan. Maknanya dia betul-betul nak bagi makan lah. Ni ada satu surau kat Ulu Langat tu. Duit banyak, 3 akaun. Tak ada kau takut. Kesian jemaah dengan pecamah-pecamah tak makan. Saya tak kisah dah. Saya keluarkan, saya boleh singgah jemaah tu. Jemaah tu bagi duit. Bayangkan akaun beratus ribu. Akaun khairat banyak, akaun ni banyak, akaun surau tu sendiri. Allahu Akbar. Saya kata, apalah perangai macam tu. Yang paling saya tak berkenan tu lah, surau dengan masjid tu bawa penceramah makan kat luar sedap. Jemaah tak makan apa-apa. Itu cukup tak berkenan. Kan? Kalau tak makan, saya sama tak makan, tak apa. Kan? Kemudian, tu saya kata, datang surau macam dulu kita boleh salam kan. Tak boleh salam. Tapi kalau paling tidak boleh datang, nampak muka, kadang-kadang kita ada masalah ni. Jamban tu sumbek. Aduh, poning kepada. Pergi surau. Ya Allah. Dalam pada nak balik tu, nampak lah kawan kepada member yang dekat AWK. Lah kau dua ada masalah lah. Apa masalah lah? Terus main jap dan bagi nombor telefon. Selesai. Campur dengan orang boleh selesai. Datang surau, kau pahal tiba datang surau ni. Dia kalau orang dah lama tak datang surau, tiba-tiba datang. Makna apa? Nak kenduri tu. Kan satu kan. Kita sound dia. Kau ni datang ni mesti nak kenduri ni. Tak ada lah, mana ada. Langsung tak jadi dia ajak kenduri. Yang paling tak sadar dia ajak pula orang surau daripada taman lain datang ke rumah dia. Kan tahu nampak Peter siapa marah? Kita marah. Kau tengok tu. Surau kita tak diajak, surau luar. Nampak? Punca siapa? Cat balik. Tu sebab jiran dia berkait kan? Dalam satu hadis riwayat Abu Daud telah bersabda Rasulullah SAW, itu maksudnya 40 buah rumah tetap sebagai jiran tetangga. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW menunjukkan bahawa walaupun jarak daripada rumah seseorang diselangi 40 buah rumah, ia juga dikira sebagai jiran tetangga. Menurut Ali Ibn Talhah daripada Ibn Abbas, jiran membawa pengertian hubungan kekeluargaan ataupun talian darah. Jiran juga boleh dikatakan sebagai apabila penempatan itu dihuni oleh manusia yang lain yang juga tinggal berhampiran dengan rumah yang dihuni oleh kita. Jadi kalau tengok jiran ni, jiran ada 3 jenis jiran. Jiran 3 hak, jiran 2 hak, jiran 1 hak. Jiran 3 hak ni apa? Jiran tu dia pertama dia jiran, dia Islam dan dia bersaudara dengan kita, ada talian darah, sepupu, mak saudara, pak saudara, anak buah, tak kisahlah. Jadi mana kata ada 3. Jadi dia ada hak sebagai jiran, ada hak sebagai seorang Islam, ada hak sebagai saudara. Jiran 2 hak pula, dia bukan saudara tapi dia Islam. Maka dia ada hak sebagai seorang jiran, ada hak sebagai seorang Islam.
Dan jiran satu hak, dia bukan saudara, dia bukan Islam, tapi dia jiran, maka dia ada hak sebagai seorang jiran. Itu sebab kalau tiba-tiba manalah tahu surau nak ambil jamuan Aidilfitri, manalah tahu tahun depan kan, tahun depan pun tahun ni nak ambil jamuan raya, tapi dengar tak ada harapan. Saya dengar-dengar ada harapan tahun ni raya tetap tak boleh kampung. Ya, ni saya maklumat saya dapat ni lah. Orang nak marah-marah lah kan, sebab difahamkan bilik ICU bertambah-tambah setiap hari. Ya, ni bukan ni sebelum Omicron lagi tau, dengan Corona apa benda tu. Tak apa dah, tu varian baru. Tapi sebenarnya memang hari tu masa sebelum Omicron ni orang heboh-heboh pun di Teluk Intan ni bilik ICU tambah 7 daripada 2. 7 bilik ICU. Sebab orang sekarang domam dah tak pergi check lagi dah. Dia kira domam, dia makan Panadol, dah tahu dah mati dah. Ini cerita betul. Nah, hati-hati. Main lagi, jangan pisahkan kami dengan ibu bapa kami. Janganlah, benarkanlah kami rentas negeri. Boleh kata negeri pula Langkawi lah. Dah habis semua bapak Langkawi. Langsung mahal. Siakap lah. Macam apa? Kan? Itu tak salah dah pergi bercuti, tapi itulah orang kita ni, itulah dia bagi betih nak satu badan, bukan pohon. Sebenarnya kes teruk tau kat Malaysia ni, 2,000 lebih tu, tinggi tu. Yang sekarang ni, nah yang terbaru, orang pergi dia tanya saya kan, dia tanya apa pandangan petang tadi, ceramah petang tadi, orang tanya saya, macam mana Ustaz, dia pergi dia declare dia dah divaksin tapi sebenarnya dia belum divaksin. Macam mana? Macam apa membohong? Orang bohong pun berdosa lah, macam tu lah. Mana baik macam mana? Dah tu syarat yang diletakkan oleh pemimpin kan. Pemerintah dah letakkan syarat mesti divaksin, kau tak vaksin macam mana? Itulah. Ustaz, kalau Ustaz ambil, Ustaz sanggup ke jadi tikus makmal? Pertama dia mungkin tikus bangang pertama. Yang kedua, aku fikir sendirilah aku nak ambil. Kenapa aku ambil? Senang ya, pejabat mufti semua dasar kan, benda tu harus dan wajib, aku ambil lah. Samsul Debat kan pandai, ada mufti tu lagi pandai daripada kita. Majlis Fatwa Kebangsaan dah putuskan dan ikut lah. Besok Allah tak nak tanya besok kenapa kau ambil, tu mufti kau kan, dia lah tanggung. Macam tu lah kan. Oh nanti ni virus ni akan menyebabkan ni kita ambil vaksin juga tak lama ke tu, maka badan kita akan terdedah pun ni. Kau apa kelulusan kau panggil diploma landscape kan, tak ada mana-mana. Yang dah mengkaji tu, saya tanya Dr. Izzah Harif kan, dia dengan geng-geng majlis fatwa ni dah masuk pergi makmal, semak yang ni AstraZeneca macam ni, Pfizer macam ni, Sinovac macam ni, apa unsur-unsur dalam tu? Tak ada unsur-unsur. Yang dia pergi membabikan vaksin tu pasal tentu kan, jangan poning-poning kepala kan. Ada orang tu ambil injection langsung mati sampai time mampu lah kan, tak ada sebab itu lah. Ada ke cakap ambil vaksin tu kebal tak mati-mati? Tak ada lah kan. Cakap tu itu orang ni kan. Tentang kadang-kadang saya pun tak faham kenapa orang nak poning-poning kepala. Bono dah duk ikut je lah kan. Kita ikut apa ulama gitu, dah lah, tak payahlah poning-poning. Nanti kau dengar Pfizer kena ambil lagi 2 dos lagi, 10 pun nak ambil tu. Ambil lah, tadah lah. Ada seorang tu, saya tak demam, saya tak ada apa, jangan kosong tak injection tu dah mula dah kan. Iya tuan-tuan, poning sekarang kan. Dia bukan apa, dia jadi poning kepala sebab apa? WhatsApp, TikTok, IG, semua kongsi benda-benda entah apa benda kan. Jangan poning-poning tuan-tuan. Vaksin ni bukan yang jadikan kita kebal. Kalau patut dah sampai time kita mati juga kan. Vaksin ni sebenarnya antigen untuk tambah daya tahan dalam badan kita, immunity melawan penyakit tu ya. Ni lagilah dia ambil diploma apa, mari degree in law lagi, tak ada guna-guna kan. Macam itulah ayat Tapi saya cakap tu orang, bukan saya pandai, tapi saya ikut apa orang cerdik pandai cakap itulah. Nak pergi umrah tu lah.
Buat masa ni tangguh doa lah tuan-tuan. Kalau nak pergi dengan saya sepatutnya bulan 3. Saya memang saja ambil bulan 3 sebab saya nak tunggu dia dilonggarkan lagi syarat-syarat tu kan, tak nak pergi tergesa-gesa gitu. Masa hari tu bulan 12 bulan 1 tu kebanyakannya percubaan. Nak tengok macam mana keadaan. Ni dah mula jarak balik. Omikron punya hal. Langsung penyarakan balik kat Masjidil Haram kan. Tak apalah tuan-tuan, ikutlah peraturan. Tapi sekarang ni yang bagusnya bila pergi umrah sekarang ni dia dah ada sistem. Cuma kita masuk dalam tu tak boleh lagi dah nak itikaf macam dulu, tak boleh. Dah habis balik bagi orang lain pula. Makan pun senang, tak bawa robot duduk dalam bilik, dia hantar ke bilik sekarang makanan. Bilik pun kebanyakan bilik satu bilik 2 orang saja, melainkan family ibu dapat 4 orang. Baguslah macam tu kan. Ziarah itu pun dah mula boleh, ni tak tahulah kok tak boleh pula lah. Masjid airport Madinah pun dah buka. Kalau tidak gitu, kita memang cadangan masuk Madinah, airport Madinah tutup, kita cadangan turun dekat Makkah tapi pergi Madinah dulu. Sebab masa tu boleh buat umrah sekali je. Kalau terlepeh tu memang tak boleh buat langsung. Dan sekarang dah boleh buat dah, 2-3 kali boleh buat. Kita dah buat, kita daftar. Kan? Siapa nak pergi dengan saya bulan 3 kalau jadi. Kan? Bukan promote dah, lebih kurang. Kan? Kalau itu kita perlu menghormati jiran ni, tidak menyakiti mereka sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menyakiti orang asing berarti dia menyakiti diriku, dan barang siapa yang menyakiti aku berarti dia menyakiti Allah. Bayangkan tu, orang yang asing tu kita sakit-sakit dan kita kono-kono tak perhati dengan dia kan, tak, kita kena baik-baik dengan orang. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36 yang bermaksud, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Berbuat baiklah kepada 2 orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Nampak? Masuk tetangga. Ya? Teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Dalam kita ni duduk dekat dalam masyarakat ini, buang 3 penyakit dalam hati kita. Dalam bermasyarakat 3 penyakit kena buang. Penyakit pertama nama penyakit tamak, buang. Contoh dah siap dah makanan kan, jangan tamak, orang belakang tak merasa. Zap 3 kotul ayam, dan goma ayam ni sedap dia masak ni. Zap dia ambil 3, jangan ambil hak orang. Itu tamaknya hal. Disebabkan itu Allah janjikan orang yang tamak dalam kubur akan disempitkan lubang kubur tu sampai berselisih tulang rusuk. Tak berbaloi. Baik, jangan tamak. Yang kedua, buang perasaan sombong dalam jiran-jiran. Jiran ini masalah yang besar sekali. Sombong. Dia bukan sombong bila dia tak menegur orang ya. Dia sombong bila menegur tu. Dia parking kereta tu sajalah dia basuh kereta petang tu. Nak beritahu, nak tunjuk kereta baru. Selama ni tak ada dia basuh kan. Heboh. Shin. Awak nak saya tolong basuhkan kereta awak sekali ke? Ya dah. Rajin pula basuh kereta petang ni. Baru keluar kedai. Dia nak cerita. Jangan kita sombong. Sombong tak ada bodoh. Macam saya tanya kan ke orang kan, saya tanya satu soalan, jam tu jam siapa, saya tanya. Dia pun jawab, jam saya lah. Dia kata, okay, saya nak tanya, tangan tu siapa punya? Tangan Allah punya. Macam mana lah jam tu kita punya? Kan? Walaupun kita beli, tapi bukan kita punya. Tu yang malam tahun baru tu, saya, Dr. Izzah, Ustaz Asli dengan Abdullah Khairi yang tengok lah yang malam tahun baru tu kan, tajuk dia mana milik kita. Mana? Nak sombong-sombong kan, mana milik kita? Suara saya ceramah ni, suara ni pun Allah bagi. Ada time sorak, saya pernah dulu ceramah dekat Universiti Malaysia Pahang. Suara saya sorak tapi dah janji pergi juga. Saya ceramah, apa suara saya berapa tak keluar. Macam tu lah, azab, sakit tapi ceramah sebab amanah. Ceramah. Memang kita ni dari segi kesombongan kita untuk benda yang tak ada apa-apa tu yang paling sedih tu. Sombong untuk benda tak ada apa-apa. Hui, kopiah kau lawan mak tang Mekah ni weh. Ya ke? Tengok sikit nah, made in China.
Ramai-ramai kono tu kan. Cakap betul. Kan? Kadang berlagak untuk bondo tak ada apa-apa. Kau tengok selipar ni 5,000 tu. Yo kau letak kat kaki. Bukan nampak pun bila kita pijak lah. Tak nampaknya nama tu. Tak nampak. Apa benda yang kita lagakkan? Apa benda kita nak sombong ataupun orang longging sebut sebagai jobor. Tak payah berlagak benda tak ada apa-apa. Manusia ni berlagak dengan dunia ni tak ada apa-apa, tak ada benda pun. Kan? Pengurusi satu penduduk berapa kali tukar lah. Pajak tukar, pindah lah. Itulah, inilah. Tukar. Tak payah jawatan yang paling rendah, jawatan paling tinggi. Sekali pangkah, dakwat belum koreng. 3 kali Perdana Menteri tukar. Dan cakap apa kan? Makna kata, sementara yang kita sombongkan apa? Tak ada benda kan? Tak ada benda. Tuan rumah cakap, abang ni sibuk ceramah dia. Ceramah ayo tu. Tak ada cuti kau dia kata. Dia jawab, abang ni ceramah dah lah 3-4 tahun lagi GL. Lepas tu suruh abang duduk rumah, jangan kau muntah nak muka abang, sudahlah abang. Kan? Macam tu orang tengah nak dengar ceramah kita ceramah lah. Kan kita bukannya meniaga. Kita hanya berkongsi ilmu tu ya. Orang panggil dia pergilah. Salah tu dah. Jangan dengar cakap orang Samsul Debat tu tak ada 5,000 tak tang dah. Ada yang cakap tu kurang ajar betul. Bila kau nak bagi tak ada, saya tolak dah kan. Ada orang sampai tapi saya togu geng-geng asatizah ni, saya togu kat Kedah 5,800 minta sekolah rendah, gila betul. Siap tiket flight 5,800. Sekolah yang kedua tak ada tiket flight, tak apa 4,800 je. Tak ada masa bersalah dia cakap tu. Itulah dia kan. Macam mana nak cakap kan? Saya tak ada hal tuan. Orang bayar tinggi ambil. Orang bayar RM50 datang. Itulah sekali. Tak dah betul tak ada lah. Saya kuliah subuh, tanyalah orang yang saya kuliah subuh tu, ada bayar RM50 tak ada masalah, datang lah. Macam mana kan? Dah tu bajet dia. Yang kau nak paning-paning dulu kau boleh, kenapa sekarang tak boleh kan? Tapi nak setuju tu janganlah dikurangkan. Ni cakap je kan. Gurau tuan-tuan, gurau. Tak betul. Saya ceramah kat Sarawak kan. Kat Sarawak dia cakap lah, Ustaz, surau ni boleh bayar 1,000, suraunya 700, yang ini 500, tempat ni 400, yang ni pula 300. Jadi total kan lah. Macam tu. Ustaz okey lah, alhamdulillah. Lepas tu Ustaz kita bagi hotel Dormani kat Kuching tu, ada satu hotel Dormani. Okey lah. Tapi Ustaz hotel tu tak ada swimming pool. Masa bila dia nak mandi dan ceramah, penuh je dia ceramah kan. Alhamdulillah hotel Dormani tu saya suka. Sampai sekarang kalau saya pergi Kuching memang tu lah hotel saya. Saya kata kenapa lah kau tanya saya macam tu. Rupanya ada penceramah yang Semenanjung ni. Bila pergi Sarawak ni, Kuching ni, satu ceramah 7,000. Hotel Pullman. Apa bertaruh mana kata. Oi kesian motor saya tengok. Bila saya ceramah kan pergi kampung-kampung, Allah kesian tuan-tuan. Dia orang memang dah hago ilmu. Siapa yang pernah bertugas sampai pedalaman Sarawak dia tahulah. Saya pergi ke Matu Dara tu, Matu. 2 kali feri kereta tu. 2 kali feri, naik feri, zap masuk pulau, naik satu feri, baru sampai. Pejabat JKR pun pagar tak siap-siap lagi tiang ni. JKR punya pejabat tak siap pagar, bayangkanlah pejabat bangunan lain. Itu yang saya heran tengok signboard sebelum naik feri tu. Awas di sini ada boyo. Mana jumpa kat Semenanjung signboardnya tu? Awas di sini ada boyo. Budak saya tanya, mana bos tak nampak boyo, dan tolak kau ke bawah, kau tahulah boyo dah tak ada. Kan? Tapi memang macam tu saya kata kadang-kadang heran. Tergamak minta tu 7,000 satu ceramah. Aduh tuan. Tahan. Dalam TV boleh nangis. Nyampah tu. Saya tak cakap siapa bukan orang Malaysia ni, orang mana tak Afrika ke apa tak tahu lah. Kan? Kemudian Nabi juga bersabda, bukanlah seorang mukmin orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan.
di sampingnya. Monggo Pak. Kena cek kalau jiran-jiran kita susah. Pengusi kesihatan penduduk. Kan. Tu sebab saya dulu gitu saya balun bab bendera putih. Saya tak setuju. Ustaz ni tak setuju pula dia pasal bendera putih. Ustaz tak tahu orang susah macam mana. Memang saya tak setuju. Kita tahu orang susah macam mana. Kita pun orang kampung, kita pun pernah susah. Tapi kalau kita jadi ketua keluarga, saya nak tanya, tergamar tak kita naik bendera putih dengan tahap anak-anak kita tengok gitu? Lah abah ni surrender dah dah. Habis macam mana Ustaz? Takkan nak biar? Siapa kata suruh biar orang susah? Pengurusi kesihatan penduduk mesti kau nak tahu siapa yang susah. Bila tanya pengurusi kesihatan penduduk, siapa ramai yang susah sini yang boleh kita bantu? Untuk makluman tuan, dekat taman perumahan ni ada 30 ibu tunggal, ada 56 anak yatim, dan ada 17 rumah yang kehilangan semua pendapatan sebab tak bekerja, hilang pekerjaan. Jadi kita boleh fikir macam mana nak tolong. Tak adalah timbul bendera putih, betul tak? Dah tahu dah senarai dia. Bukan Bandar Tasik Senangin ni, tempat lain. Tempat lain dia tanya, berapa ramai orang susah sini? Nanti saya semak apa kau jual kau selama ni jadi ketua? Betul tak? Mesti dah tahu data tu. Lepas tu minta tolong dengan WB kawasan. WB kawasan tak boleh tolong, berhentilah tak jadi WB macam tu. Bukan sini lah, tempat lain. Macam tu ya kan? Tak, ini cakap tu orang. Itu yang sepatutnya. Kita menyalahkan perkara-perkara yang sepatutnya dipermudahkan. Kenapa dia? Sepatutnya ketua pengurusi, ketua lorong, kenapa dia nak akan setiap lorong tu ada wakil supaya tahu maklumat orang kat lorong tu siapa susah. Untuk makluman, rumah nombor 13 dekat ni section 13. Itu tak apa, ada satu taman kat Seremban tu presin lagi nak muntah dan tengok. Saya tak sebut dia taman mana. Tak, contoh kan. Okey, kenapa rumah nombor ni sekian-sekian dekat lorong dia jalannya dimaklumkan disahkan satu keluarga menginap COVID. Jadi mereka dikuarantin dalam rumah. Siapa nak bantu sila bantu. Zrap datang hantar boreh, hantar duit, hantar apa. Settle. Itu cerita dia. Ini tak apa bondo ini kongsi dalam tu. Tak habis-habis cerita Liverpool menang. Kan? Ya, banyak benda-benda lain kan. Ini cerita betul. Dan yang paling sedih tuan-tuan, saya pergi bagi bantuan baru ni dekat banjir kat Hulu Langat ni. Dekat Taman Sinanding tu. Dapat aduan ni kan tuan-tuan nampak kan yang orang marah, Montori marah ni tak apa ambil gambar. Sebenarnya sukarelawan pun sama ya. Bukan semua lah. Kebanyakan sukarelawan tak tolong pun. Baju sama, banner berbas-bas datang. Bukan semua tolong. Ada yang makan aiskrim ambil gambar ya, pegang penyapu. Apa masalah dia ni? Dan ada satu rumah tu minta tolong, ada tak apa-apa boleh kita orang tolong? Dia tanya, boleh tolong? Itulah kita ada banyak barang nak buang lah, boleh tak bantu kita bawa barang ni keluar? Oh tak, kami cuci je. Apa benda tu? Ini isu dia. Tu sebab saya nak pergi tu, saya suruh tanya dulu, apa keperluan yang dia orang nak? Toto dah 5 boleh pasang, 5 boleh unit Toto setiap rumah. Kira kalau tidur tu sampai ke bumbung dah lah, kalau lapik kan semua. Tak. Cerita tu, tanya dia apa? Saya tanya, nak ni nak. Makanan pun tak nak. Dah terlampau banyak. Dia nak apa lagi? Dia kata tak nak. Rice cooker pun dah ada banyak. Rupa dia nak blender. Carilah blender. Ataupun food processor kan. Belilah orang sini food processor. Tamailah blender. Belilah. Bagi. Tak tu macam itulah. Kita nak tolong. Tanyalah keperluan orang. Kan? Macam itulah. Macam itulah macam kita jiran-jiran kita. Dengar. Ni kenduri baik kenduri sikit. Nak jemput semua. Kenduri apa tu? Doa selamat anak dapat masuk universiti. Tuan-tuan konopoi rumah tu. Hulur duit kat budak tu. Yang duit belanja belajar kat universiti. Mengalir pahala tuan-tuan. Kalau anak-anak tu guna duit tu untuk belajar. Tu sebab kena pergi. Kena kahwin pergi. Lepas tu kalau orang tu tak datang jangan berdendam. Kau tak datang ke Nuridin, kau siap kau. Dia bukan boleh orang tak datang ke Nuridin dia.
Kau siap lah, anak kau ramai lagi tak kahwin munah. Kau tengoklah. Ada yang tak poi dah kenduri kau. Jangan balik-balik. Cuba tanya. Kak, hari tu pun akak tak datang kenduri saya pula. Siapa kata akak tak datang? Akak datang kenduri kau. Ya ke kak? Iya. Dah sampai dah kat depan rumah kau dah. Dekat pintu gerbang yang semak pengantin baru tu kan, kalau tak pakai buluh tu. Saya dah sampai, akak dah sampai dah situ. Lepas tu dapat emergency call. Akak pusing balik. Tu cerita Ya ke kak? Apa emergency Orang rumah abang kau bersalin. Rumah mana pula kata. Yang nombor 2 tak ada siapa jaga, sian tengok tu nak kiamat nama tu. Kan manalah tahu kan, paling tidak ada sebab. Jangan balik-balik. Nabi dah ajar kan, salah satu tanda orang beriman membalas orang lain dengan kebaikan. Walau apa pun orang buat kat kita, tetap balas dengan kebaikan. Cara lelaki lah balas dengan perempuan, balas baik ya. Perempuan macam tu. Tu sebab dia terkurung mak lah. Ni first time ni saya ceramah tengok macam jaring dia penjara. Kan? Kalau kau terlopeh bayar tu. Gurau kak, gurau betul. Orang perempuan ni macam tu. Dia orang perempuan ni bising je, tapi dia tak ada apa-apa. Tapi orang perempuan bising-bising pun cakap kena elok dengan suami. Ingat tu. Orang lelaki pula tak payahlah sampai nak pakai t-shirt boreh kita boli. Kau tahu grup mana grup kau tu. Dia orang perempuan jawab, walaupun boreh dia beli apa dah? Orang perempuan walaupun lelaki beli boreh, dia apa? Walaupun suami beli, boreh dia masak. Kira-kira tu jawapan. Sopan ni tu. Ada seorang tu memanglah boreh dia beli, duit saya bagi tu. Lagi teruk tuan-tuan. Tak ada nilai kau beli tu bila bini bagi duit. Aduh, parah tuan-tuan kan. Tak yo pula kan. Baru kau jumpa jawapan tu. Ni tu sebab saya kata orang lelaki ni. Saya ceramah baru ni untuk IPK Sabah. Dan saya kata dia cerita tajuk pasal nafkah. Saya kata orang lelaki wajib bagi nafkah pada isteri dan anak-anak sebelum nak bagi kiamat. Ingat tu lagi. Jangan kita selalu nak cakap saya nak sulung, saya kena utamakan mak saya dulu. Salah tu. Bila dah kahwin isteri dengan anak. Sebab mak kita ada suami dia. Tapi kalau mampu bagi dua-dua lagi bagus. Tu kena faham. Orang perempuan dapat point dah. Tak, tapi maksud dia, tapi kalau darurat, contoh mak kita susah, mak kita memang tak ada siapa nak jaga dia, memang kita kena bantu. Tu sebab orang lelaki sebelum kahwin fikir ni dulu. Jadi orang perempuan jangan sekat suami nak bantu mak dia, tetapi tidaklah sampai mengabaikan hak isteri dengan anak. Ingat tu. Contoh darurat, mampu bagi seorang je, yang bulan ni abang tak dapat bagi duit belanja yang kenapa nak mak nak operate bulan ni, abang bagi kat mak ya. Macam tu. Kena faham, isteri pun abang bagilah kat mak abang, mak abang pun mak saya juga. Itu isteri-isteri yang berjemaah di surau Abu Bakar As-Siddiq. Saya nak hak saya. Saya tak kira lah mak awak sakit ke tak, saya nak hak saya. Maka orang lelaki kena bagi bini tu. Walaupun porit kan, kena bagi. Tapi orang lelaki kena tegas lah dalam hal tu. Nanti insyaAllah bulan depan membagilah, pada bagi kat mak lah kan. Kalau mampu bagi semua, bagilah kan, itu lagi baik. Orang perempuan ikutkan tanggungjawab dia melahirkan anak dan juga melayan suami. Dua tu ya. Membesarkan anak, mengajar anak, mendidik anak, komeh rumah, basuh baju, sidai kain, semua kau orang lelaki. Bang. Ini tahu tak apa.
Cuma orang perempuan biasanya dia tolong suami. Jadi bila tolong suami, sebab suami tak terbuat dah. Bila isteri buat, kita kena hargai, mengasihi lah yang kena sudi. Tolong abang buat kerja-kerja rumah ni. Itu sebab orang perempuan bila suami tak puji dia berbunyi. Penatlah kemas rumah hari ni. Aduh, dia memang cakap. Dia kalau tak cakap tu dia memang kena beritahu. Yalah, makasih lah. Tahu tak apa. Macam orang lelaki kan, ingat contoh orang perempuan satu lagi ni, panjang lagi ni kan. Contoh orang perempuan dia nak sidai kain kan, dia nak angkat bakul tu borek nak sidai kain ni. Abang, suami baru nak sembahyang zuhur ni, baru nak. Oh, abang. Apa dia? Ni abang tolong angkat bang bakulnya. Ni tengah panis ni. Kejaklah nak sembahyang ah. Allah, terjatuh bini tu angkat berdosa suami tu. Ataupun cakap, yang kejap lagi boleh tak bang sembahyang dulu? Yalah, saya tunggu. Ataupun di sini, alah boleh lah bang, sekarang tengah panas ni. Yalah. Kejap, pergi angkat jap. Letak dekat penyidai tu. Zap. Bas main dulu ya. Alang-alang dah angkat tu bang. Sidai lah sekali. Tu melampau betul dia. Janganlah lebih kan. Itulah kan. Dan begitu juga sabda Nabi Muhammad SAW, bukanlah seorang mukmin orang yang kenyang bertetangga kelaparan, sampingnya kena tahu jiran kita, hal ehwal jiran kita, dia makan ke minum ke, sehat ke sakit kau kena tahu kan. Kemudian hadis Nabi juga SAW, Nabi kata apa? Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Dan begitu juga sebaik-baik sahabat, Nabi kata, adalah yang paling baik terhadap sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga adalah yang paling baik terhadap tetangganya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan pernah dalam satu hadis Nabi sebut, sesungguhnya dia tidak beriman. Dia tidak beriman 3 kali Nabi ulang. Sahabat tanya, siapa dia ya Rasulullah? Orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya, menyakitkan hati jiran dia. Sahaja dia rembas dia tu, lori tu pukul 5 pagi. Kan? Melainkan dia dah memahamkan jiran dia, bang saya kerja bawa lori ni, pagi-pagi saya nak panis enjin, minta maaf bang ya kalau bising. Cakap, oh tak apa, elok lah tu, dapat dia bangun awal sikit, boleh tahajud. Nampak? Kita sebenarnya benda boleh settle, benda boleh bincang elok. Dulu masa saya jadi pengarah undang, saya jaga nilai makin jaga seni. Ada jiran yang mengadu, azan kuek benar pun mengadu. Tahu tuan-tuan, dia panggil nama Husin, dia letak nama tapi sebenarnya bukan Islam. Ada tu mengadu, membela ayam serama sehingga mendatangkan kacau ganggu. Hantar budak pengusaha pergi tengok rupa ayam serama seekor dalam rumah. Jarak rumah pengadu dengan rumah dia 9 biji ke bawah rumah. Apa sebab tu? Paut ke tu? Tak apa isi tak tahu. Hati paut kan. Buang perasaan sombong tu tadi. Sombong ni pula dia ada 3 tau. Sombong ada 3. Ujub, riak, takbur. Dalam sombong tu ada 3. Contohlah kan, dalam satu tompek dia boleh buat 3 sekali. Dia datang kat surau Abu Bakar Siddiq tu, dia pun masuk. Tak ada orang. Dalam hati dia, aku paling awal lagi pun. Dalam hati dia memuji diri dia sendiri. Rasa dah seminggu dah aku paling awal ni. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba tolong bunyi sliding door, ada orang lain sampai. Langsung berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Biar orang dongnya, biar orang tahu dia dah sampai. Itu riak. Yang ketiga dia bercakap, kau perasan tak siapa yang paling awal kali dalam tempoh minggu ni? Kau lah paling awal. Ya kau. Memang aku je kau. Nampak tak? Takbur. Panjang lagi huraian tu, tapi saya tak sampai nak huraikan malam ni. Makna confirm kena panggil lagi. Itulah ya dah. Kan? Ya. Jadi konsep kejiranan, buang perasaan tadi, buang perasaan tamak, buang perasaan sombong, dan yang paling penting sekali nak kena buang ni, perasaan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Penyutaruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Dan Nabi sebut sesungguhnya hasad itu mampu memakan kebaikan umpama api membakar kayu. Habis kebaikan kita kalau kita dengki dengan orang.
Dengki ni kadang, kata Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri, salah satu tanda dengki ada dalam hati kita adalah bila jiran-jiran, sahabat, saudara kita dapat kebaikan dia tak rasa apa. Maknanya dengki dah ada. Contohlah, dia rumah baru lepas cat tu, dia tak rasa apa. Rumah baru lepas cat, oh ya ke, rumah ceria lah rumah dia, dia pun gembira sama. Dia bukannya rasa macam, dia tak rasa apa-apa. Tak rasa apa-apa makna dengki dah ada. Tapi kalau alah buat macam mana pun buruk kat rumah dia tu, confirm dengki. Itu dia. Dengar-dengar dia pakai kereta baru, entah mana dia curi duit tu. Dengar dia naik pangkat, dia tak apa dijilat bos tu. Dengar anak dia PKK dapat semua macam nak ada seorang pandai. Aduh ya benda tak puas hati. Cuba kalau dia cakap, dengar dia pakai kereta baru, yo kau, alhamdulillah, besok dapat kita tumpang, tak payah servis, tak payah bayar, kita naik je. Betul juga kan senang, dapat masuk kereta baru kan. Dengar dia dapat naik pangkat, yo kau, alhamdulillah, sok minta tolong, senang minta tolong dia. Dengar anak PKK semua, alhamdulillah ada juga budak pandai kat taman kita ni kan, okey, senang. Aduh, yang bodoh dengki dengan orang. Dongah-dongah haji tu lah. Haji mana? Haji tu lah. Haji yang umur 85 tu. Haji umur 85 kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin, dia kan memang hidup seorang. Kau tak dongah habis cerita ni. Kenapa? Bini yang umur 25. Terangkit kau ni kawan tu. Dia 85, bini 25. Apa ganjan kawan tu? Langsung tanya. Dan kadang tu mulalah orang perempuan tu. Malam pertama mati tu lah. Ilaha illallah. Cubalah elok sikit cakap. Joki dia. Kan? Dia cakap alhamdulillah dapat dia suami yang togap, dapat bini yang togap boleh jaga dia. Macam tu lah. Kau tak perhati benar, tanya perempuan tu. Dik nak tanya sikit ni. Tanyalah kak, apa kau gomang dengan Abang Haji tu, umur dah banyak. Gomang lah kau kat dia ya. Pahala. Macam mana nak cakap budak-budak kan. Dia pertama dia ni memang memahami. Dia romantik mentua tu. Pandai gurau. Lepas tu kan setiap kali saya marah kan, dia tak pernah balas balik. Dia ada pokak tak terangan. Contoh lah kan. Dia marah kan. Dia bukan orang sini 85, okey, tombak lain. Jadi apakah akhlak? Nah, kita cerita akhlak ngadap tadi. Jadi apakah akhlak dan terhadap jiran gitu? Sebab dongki itu tadi menjadikan akhlak kita tak baik. Jadi akhlak ni mesti dicerminkan dalam keadaan yang baik. Orang perempuan berhentilah cakap, aku ni mulut dia jahat, hati baik, tak ada mana tu. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Cakap yang baik-baik. Macam itulah dia, adab kan kena jaga. Dengki ni samalah artinya kita mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Jadi jangan, ya. Jadi apakah adab kita? Hormat jiran dan pengalaman mereka selagi tidak membawa mudarat. Hormat kehidupan diorang selagi mana tak bawa mudarat. Kedua, tidak menyinggung perasaan jiran dan memelihara keamanan kita dengan jiran kita. Itu pun Imam Al-Ghazali kata. Memang betul lah. Jiran tetangga yang menyakitkan hati jiran dianggap tidak beriman. Tapi Imam Al-Ghazali pesan apa? Salah satu adab berjiran adalah bersabar dengan karenah jiran. Sebab bukan semua jiran faham tentang kemasyarakatan ni. Ada jiran yang mungkin dia tak biasa campur dengan orang. Dia tak biasa. Memang daripada kecil dia hidup seorang. Mungkin macam tu. Jadi kita cubalah cari jalan nak baik dengan dia. Nah, kau ni okey sebenarnya, kau campur lah dengan jiran. Saya tak pandai lah abang. Macam mana abang beritahu lah saya. Macam ni malam ni ikut pergi surau. Bawa pergi surau. Campur-campur dengan orang apa semua kan. Macam tu lah. Menjaga rahsia dan memelihara kepentingan mereka serta tidak berlaku khianat. Membantu dan menolong mereka bila mereka berada dalam kesusahan. Memberi layanan baik dan kasih sayang serta akhlak yang baik dalam muamalah dengan mereka. Kan? Itu sebabnya kena jaga. Nabi sendiri kalau masak, Nabi akan lebihkan kuah dia.
Kenapa? Sebab Nabi bagi jiran-jiran dia, termasuklah jiran baginda yang berbangsa Yahudi pun Nabi bagi. Tu sebab kita bagilah, bagi kat jiran kita, bagi yang terbaik. Tu adab dia. Assalamualaikum kak, ya ada masak ni sikit ni. Apa tu? Mihun Singapura. Ui, kau contoh tahu ya. Masuk dalam sonyap, dengan bokeh-bokeh sonyap. Balehlah. Memanglah tak wajib, tapi budi bahasa. Kalau nak mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Macam tu. Kau jam. Kenapa lah? Tak payah balik-balik dah. Lengan ngadu, ada mati nak kan. Masuk dalam, tak ada apa pun, nak bagi ni. Tak bagi. Ni ada tak bagi ni, nak bagi jiran ni sebaik-baik bagi yang terbaik. Macam Nabi kan, Nabi pakai jubah, pakai baju Nabi kan, cantik baju kau ya Rasulullah, baju baru tu bagilah ke aku ya Rasulullah. Nabi tahu yang masuk dalam, tukar baju kedua, bagi baju baru tu. Baju kedua pula sahabat minta, ya Rasulullah cantik baju kau ni pun cantik ya Rasulullah, bagilah ke aku kan. Nabi masuk pakai baju ketiga, bagi baju kedua. Baju ketiga tu pun tahu cantik baju kau ya Rasulullah. Semana orang nak baju Nabi, tak kira lah lama ke baru, tak kira lah dia nak kan. Kemudian Nabi masuk dalam, Nabi bagi baju ketiga, Nabi tahan, cukup, jangan minta lagi, sebab ini saja yang aku ada. Nampak akhlak Nabi, nampak kan? Iya tuan-tuan. Kita dapat tu, bagi yang terbaik. Assalamualaikum kak, salam ni kuih lapis Ya Allah, sampai seloyang kau bagi, dan pun banyak mana kebetulan tak jadi apa. Bagilah yang elok, tak apa bondo. Buah walik tak kampung yang lisut-lisut bagi kat orang, bagi elok, bagi. Orang cakap dah tadi kan. Banyak lagi tau sebenarnya. Kalau adab berjiran ni, contoh adab berziarah. Adab berziarah, kita bagi salam kan, bagi salam 3 kali cukup. Dah tak jawab dah balik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. 3 kali dah bagi salam. Balik dah. Assalamualaikum. Kau jangan nak menyuruh pula. Aku nampak selipar ni. La ilaha illallah, tak payah. Dia ada sebab dia tak nak bagi masuk tu. Kan? Jadi kena. Lagi satu, bagi salam kalau pergi rumah orang, jangan menghadap betul-betul kat pintu masuk tu. Kau topi sikit. Tu Nabi ajar. Bagi salam supaya kalau dia buka pintu, salam. Kejap. Dia tutup sebab ada aib dia dekat dalam rumah tu. Mungkin ada tengah melontang, mungkin ada baju-baju yang tak berlipik lagi, bersepah, mungkin macam tu. Pergi rumah orang, mulut kau nak elok-elok. Kau ni sibuk mana kat kenapa lah? Ni bakul banyak tak berlipik baju ni. La ilah Allah, jangan ditogo. Yang lelaki dah sama, kena cakap letak dalam bilik bakul tu. Orang perempuan satu lagi gomah, pergi rumah orang, sibuk nak merayau tengok rumah orang tu lah. Abang jaga beg. Nak orang tengok, ya Allah basah jamban ni bang, lagi basah pada bilik kita. Tak payahlah. Kan dia ada limit itu pergi rumah orang tu. Kan melainkan tuan rumah sendiri ajak, marilah sini saya tunjuk rumah saya. Meh. Tu letaklah kan. Tak payahlah beryoyo pun nak, kan. Hati-hati. Kemudian jika ia minta tolong padamu, ni Nabi menyatakan dalam hadisnya, tahukah apa dia hak jiran tetangga itu? Jika ia minta tolong kepadamu, engkau akan menolongnya. Minta tolong, kita tolonglah kemampuan kita. Jika ia minta pinjam, kau akan memberi pinjaman kepadanya. Ini pun satu hal kak. Pinjam satu hal, tak pulang tu satu hal. Bang, jiran kita pinjam cangkul bang. Apa itu? Dah 3 bulan tak berpulang bang. Aduh, hai orang ni. Parah betul. Tapi cuba kata jadi macam mana? Agak ada ditolan cangkul tu tak apalah. Kang memoli lah yang baru. Berapa sen bona cangkul tu? Contoh. Makna kita kadang-kadang. Tapi kalau kita memang nampak, cubalah tanya. Nanti abang tanya kan. Dia terlupa lah tu. Bang, ya, itu cangkul yang abang pinjam tu, boleh pulang boleh tak? Ada kau pinjamkan kau? Tu cangkul itu aku punya lah. Dah dia mengaku lah dia punya. Tu pun ada orang yang macam tu.
Dia hilang ingatan kan. Tak apalah. Oh tak apalah, saya tanya yang mungkin saya silap lah, tak apa. Itu adab. Orang dulu kan, kalau tak nampak orang tu sidai kain pun dah risau. Orang tua dulu macam tu. Apa kau nak? Cik Milah kau tak sidai kain? Bukan nama sebenar. Kan lah, nama kau lah Milah kan. Lu kau pergi tengok apa hal Cik Milah kau tak sidai kain? Pergi tengok. Assalamualaikum. Salam. Ya long, pahala. Maksud tanya cik sihat tak? Sihat. Tapi cik tak sidai kain ni. Ya, pek TV baru. Oh. Kau ini dia report. Mak Cik Milah sihat. Habis tu pun tak sidai kain dah. Dia pek TV baru. Oh, sah ke TV tu kena lah. Oh, mak apa ke? Rembat cancel. Tu cancel. Tawul. Zap dia lilit macam ni. Assalamualaikum. Amboi pek TV baru. Tak berajak. Ada mak lah. Dia pun maksud ni halah nak bagi ya. Tak berpintu TV dulu. Kalau tap nak pusing tengok channel kan. Berong-berong muka salah saya Zakaria tu. Lepas tu lain tak tahu orang lagi kan. Tapi mana kata macam tu orang dulu pinjam garam. Dia maksud pinjam garam dia akan pulang balik makanan yang dimasak dengan garam tu. Itu dia orang dulu-dulu. Kalau apa yang memerlukan sesuatu kau akan memberikannya. Ya sakit kau akan ziarah orang sakit. Jiran kita ni. Assalamualaikum, salam. Ni dong aku tak sihat tu kami ramai-ramai datang ni. Allah, kami alah kenapalah tak siap apa. Tak apa, kita nak bawa makanan pun siap dah. Ni kita bawa mihun, kita bawa ni. Makasihlah semua datang. Cakap, itulah kita orang Hindu, kau tak ada ni rasa lain surau kita. Iya ke? Wah, sama ya kan. Cuma kita nak bagi dia rasa seronok. Bagi dia rasa seronok. Tak lagi satu betul lah meriah lah surau tu kalau dia ada. Ni cakap yang kau bukan. Kau apa lama sakit dah? Dah 3 hari dah. 3 hari tak apa. Kau hari kompek elok tu. Dan lu macam tu lah. Makan hari kompek okey lah. Kau makan je baik doktor tu. Ya kau makasih. Betul ni? Betul. Makasih lah. Logo sikit hati dong lah. Kau berapa hari dah sakit ni? 3 hari. Kau standby lah. Apalah kawanan macam tu lah. Hari kompek langsung padam lah. Jangan cakap macam tu kan. Jika ia mendapat satu kebaikan, ucapkan tahniah kepadanya. Jika ia tertimpa bahaya, kau turut sedih bersamanya. Jika ia meninggal dunia, engkau turut menghantar jenazahnya. Jangan sekali-kali engkau meninggikan rumahmu sehingga menyekat angin untuk sampai ke rumahnya, kecuali dengan izin. Ini kalau rumah teres atau rumah semidi sesebelah, janganlah. Kadang dah lah dia tinggikan tembok, dia simin belah dia. Orang asam tu. Rumah sebelah tu batu-batu. Jangan adab tu sebabnya kalau undang-undang PBT pun tak boleh lebih 7 kaki kan. Kemudian begitu juga jangan mengganggu perasaannya dengan bau masakan kamu, melainkan engkau akan memberikan sedikit dari makanan itu. Dan begitu juga dia kata, kalau engkau beli buah-buahan, berikan sedikit kepadanya, dan kalau tak nak, hendaklah kamu masukkan buah ke dalam rumah secara rahsia. Ni nak pesan. Buah tu bagi, jangan tunjuk dekat jiran, melainkan nak bagi kat dia. Ni Nabi ajar ni. Tapi kalau tak nak bagi sebab benda tu sikit, suruhkan masuk dalam rumah. Malahan dia ajar, kalau anak-anak kamu makan buah itu, jangan biarkan makan di hadapan rumah, takut anak jiran nampak dia nak. Macam tu sekali tuan-tuan, Islam ajar. Tapi kita hari ni bukan suruh lagi dah. Kau masuk dalam Facebook. Saya cukup tak faham orang hari ni, terutama orang perempuan. Bukan orang perempuan sini dah, tempat lain. Nak makan nanti lu. Dah boleh makan. Prosedur dah. Orang tengah bersedih ke apa, ya kongsikan makanan kau. Tak usahlah. Ya. Ambil gambar, kau bahagia warna. Tu sebab penyakit ain banyak hari ni sebab tu lah. Kita share gambar-gambar. Ada seorang sahabat saya kenal lah. Dia renovate rumah dia, luar dalam renovate pump. Bila dah siap, alhamdulillah, siap juga terletak buruk, pelohotak tu terletak buruk. Tak salah macam tu ya? Alhamdulillah rezeki. Bila orang tanya, cantik rumah kau besar. Ini salah satu aja sikit rezeki kejayaan tu. Mewah tidak dah. Macam tu ayat dia. Ya? Lapik-lapik cakap.
Kadang-kadang orang ada bono tak peti. Semua nak share. Cakap seorang ada lelaki. Cakap seorang, alhamdulillah pek bercuti. Keluar negara. Iya, beria dia kan. Tak tahu apa sebabnya. Dulu kan zaman Kodak, Fuji, mari kita ambil gambar, mari kita cuci kan. Dah siap, adakah gambar-gambar tu kita tampal ke papan kenyataan masjid? Tak ada. Sudah album kita tengok orang keluarga kita. Tak ada orang sakit hati pun. Tak ada orang dongki pun. Ubahlah pada semua. Ubahlah panggil. Dan samalah dengan kerenah jiran kita, kerana ia termasuk dalam golongan orang yang berbuat baik kepadanya. Bila kita bersabar dengan jiran kita, kita dia masuk orang berbuat baik dengan jiran kita. Jadi tuan-tuan, saya fahamlah. Signal-signal tu saya faham. Kalau cara dah beralih-alih duduk kejap melunjuk kejap apa tu saya faham lah. Dah ketara mana dia tunggu saya pandang dia baru dia beralih tu tak tahan lah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, sana pun insya-Allah. Seronok saya datang sini. Cantik, jaga tempat kita elok. Jaga kawasan kita ni elok. Jaga taman kita ni elok. Jangan gaduh-gaduh. Ya, walaupun tahun ni tahun bergayo banyak kan. Jadi jangan kita bercakap disebabkan oleh fahaman apa Nabi tak ajar kita. Selagi mana dia Islam, selagi mana dia taat pada Allah dan Rasul tu, selagi itulah kita kena berbaik-baik sesama kita. Tentang pilihan raya so kau pakar-pakar dah sudah tu dah kat surau kita baik kali semua. Tak ada mana, jangan nak bergaduh-gaduh pun. Itu rasa jangan, kalau bercakap tu menyebabkan bergaduh dengan jiran baik jangan cakap. Ya, kalau tak ada benda baik boleh keluar pada mulut kita, baik diam. Tentu ya, tolong jaga. Sayang kita ni orang Islam tahu orang tepuk tangan bila kita berpecah belah. Ya, jadi kita kena jaga hubungan satu sama lain, dan yang paling penting sekali bila kita jaga ni kita menjaga silaturahim. Nabi sebut tidak ada dosa. Kalau boleh ingat hadis ni lagi baik. Nabi sebut tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Maknanya dunia kena seksa, akhirat pun Allah simpan lagi seksa untuk dia. Iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jangan. Ya. Orang yang memutuskan silaturahim, pertama doa je tidak dimakbulkan. Kedua kebaikannya tergantung Allah Taala tak terima. Jadi jangan rugikan diri kita dengan sebab dia silaturahim. Buat baik antara satu dengan yang lain. Jadi tuan-tuan, itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun ceramah sudah tamat, harapnya tersematlah di dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cuma ada sedikit makluman saya nak maklumkan. Sekarang kalau ada masuk tuan-tuan singgah kat luar tu, ada satu meja ajaib. Dekat meja tu adalah sikit barang-barang untuk dibeli, bukan diambil dah. Kan main sauk buat balik dan tanya dulu kan. Yang pertamanya ada minyak wangi SD perfume, Samsul Debat perfume. Memang wangi tu, memang rumah saya baju sendiri tu. Sadap baru tahan lama. Dia ada satu tagline, tak mandi pun wangi. Tu punya tagline. Satu lagi kuih semprit. Kan heboh hari tu kuih semprit air tangan mak saya kan. Nak rasa mana tu ada dia bawa. Dia tak boleh nak post, patah hancur. Kuih semprit air tangan mak saya tu ada kat luar tu. Tak bawa banyak lah, tapi mana insyaAllah ada boleh ambil. Satu lagi susu kambing al-am. Susu kambing al-am ni susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Faham ya? Marah perempuan mensaj-saja dia kan. Susu kambing campur kurma campur madu lebah lah. Yang bagusnya dia tak ada bau sebab dia tak pakai kambing longging. Dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Dia baik untuk orang siapa yang sakit lutut, sakit tumit, pijak sakit, tangan kebas-kebas, memang cepat baik. Siapa yang gastrik, GERD, pedih hulu hati selalu kena tu, amalkan tu pagi sekali cukup. Memang sedap. Memang elok badan kita. Satu lagi, orang yang orang yang enzima, gatal-gatal kulit pun boleh amalkan. Tapi jangan buat mandi pula, minum.
Satu lagi orang yang perempuan yang hormon merayau tu, kejap awal, kejap lambat, kejap tak mana poi, period pain dan sebagainya boleh amalkan. Tapi mana yang dah tak ada tu tak salah cari dah tak ada. Tapi kau ada datang dia balik kan rezeki lah tu ya. Minum lah tu, minum insya-Allah. Dan dia untuk memang untuk yang siapa yang sembahyang kat kursi boleh amalkan. Sebab Imam Masjid Palung 12 siapa yang nak bagi ke mak ayah dia. Imam Masjid Palung 12 6 bulan sembahyang kat kursi, burut beratus habis. Tapi alhamdulillah dia amalkan ni satu kotak ya. Habis tu kotak dia boleh semayang macam biasa. Memang cepat baik insya-Allah. Ini bukan promote dah, lebih kurang lah. Satu kotak RM45, tapi malam ni kita promo malam ni kita offer siapa beli 2 90. Macam sama ya tekan. Tak adalah, beli satu RM45, beli 2 80. Siapa tak bawa duit tak apa, ambil buat balik, nanti kang transfer nombor akaun ada. Transfer tak ada masalah. Ya, tapi ditakdirkanlah sampai rumah hilang ingatan. Aduh keadaan beli tadi, dia lupa lah kan. Nak macam mana tuan-tuan? Redha lah ya. Jadi itu saja daripada saya. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak amalan yang kita dapat pada saat ini besar sudah kita dapat mengukur dan juga kita sebagai itu mengatasi ini. Sudah sebanyak surah sedikit yang juga mana tentang begitu mengenai bahwa ada mengambil itu dan mereka dan sekian terima kasih dan sekian kita terus bersama. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.